Saja hai semua, selamat datang kepada pencara-pencara dan rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 30 dan topik yang akan kami bentangkan dalam video ini ialah etik-etik masyarakat Cina. Pertama ialah kedatangan orang Cina ke Malaysia. Tamadun Cina merupakan salah satu tamadun yang tertua di muka bumi dan dikesan sejak tahun 2500 sebelum Masehi. Negara Cina dikenali sebagai Zhongguo atau Tiongkok yang bermaksud negara tengah. Negara Cina mempunyai 5 kumpulan besar bangsa Cina yang dikenali sebagai Zhonghua Minzu. Pada awalnya, bangsa Cina dikenali sebagai Huaxia, kemudian ditukarkan kepada bangsa Han semasa dinasti Han dan bangsa Tang semasa dinasti Tang. Asas bangsa Cina terdiri daripada kumpulan etnik besar iaitu Han, Hui, Manchu, Mongol, dan Zhang. Tamadun Cina mula berinteraksi dengan tamadun luar apabila masyarakat Cina mula berhijrah ke tempat luar. Penghijrahan masyarakat Cina ke tempat luar adalah untuk melakukan aktiviti ekonomi atau mencari pendapatan baru. Sebelum Malaysia mencapai kemerdekaan, migrasi orang Cina dari negara China ke tanah Melayu telah muncul awalnya pada abad ke-15 dengan kedatangan Laksamana Cheng Ho. Kedatangan orang Cina ke tanah Melayu juga dilihat melalui perkawinan seorang Sultan Kerajaan Melayu Melaka dengan seorang puteri Cina, yaitu perkawinan antara Sultan Mansur Shah dan puteri Hang Lipo. Ia juga menyebabkan kemunculan golongan peranakan ataupun digelar sebagai golongan berpanutnya, terutamanya di Melaka. Selain itu, orang Cina juga digalakkan untuk bermigrasi ke tanah Melayu semasa penjajahan British dijalankan. Hal ini berlaku kerana pada masa itu ekonomi di China sangat tidak stabil dan mereka harus mencari sumber pendapatan lain untuk menyara keluarga mereka. Melihat peluang menjadi pekerja di lombong timah yang dibuka oleh British serta gaji yang baik, pekerja-pekerja dari China ini mula datang ke tanah Melayu untuk menjadi pelompong. Tetapi kebanyakan orang Cina dibawa ke tanah Melayu dengan cara hutang, manakala selepas mereka mula untung, mereka boleh pulang balik China. Walau bagaimanapun, ramai terus menetap di tanah Melayu sebagai warga negara Britain sebelum diberikan status kewarganaan Malaysia. Sama dengan negara China, masyarakat Cina di Malaysia juga mempunyai pelbagai kumpulan etnik atau digelar sebagai sub-ethnic group. Antaranya adalah golongan Hokkien, Cantonese, Hakka, Teochew, Fuzhou, Hainanese, Guangxi, dan Putian. Golongan Hokkien berasal dari Guangzhou dan Changzhou dari wilayah Fujian di negara China. Pada awalnya, golongan Hokkien dari Changzhou bermigrasi ke kawasan utara tanah Melayu yaitu Pening, Kedah, dan Terengganu, manakala golongan Guangzhou Hokkien bermigrasi ke selatan tanah Melayu yaitu Melaka, Johor, dan terdapat juga di Sarawak. Pekerjaannya adalah pekerja di lading getah dan perniagaan. Golongan Cantonese berasal dari Guangdong dan Guangxi di negara China. Golongan tersebut biasanya terdapat dilihat di Kuala Lumpur, Selangor, Ipoh, Perak, Seremban, Negeri Sembilan, dan Sandakan di Sabah. Pekerjaannya biasanya melibati golongan tersebut adalah pekerjaan di pulau pengantin. Golongan Guangxi yang juga berasal dari Guangxi adalah golongan orang China yang mendatang ke tanah Melayu hanya dalam golongan yang sangat kecil. Mereka biasanya menetap di Bentong, Pahang, dan di Martabat dan Rawut. Golongan Hakka berasal dari Guangdong, Fujian, Guangxi, dan Hainan. Pada mulanya, golongan Hakka bermigrasi ke Pelompongan emas dan tin di kawasan seperti Selangor, Taiping, dan Ipoh di Perak, Negeri Sembilan, Sabah, dan Sarawak. Selepas ekonomi telah jatuh, mereka mula fokus dalam kegiatan pelompongan getah di Kuala, Kedah, dan Luang Johor. Golongan Teochew berasal dari Chaoshan di Gunadong. Golongan tersebut telah mula datang ke tanah Melayu terutamanya seberang Perai di Pening dan juga Kuala Muda di Kedah sejak abad ke-18. Ke-19 barulah golongan Teochew mula bermigrasi untuk bekerja dalam perdagangan di Johor. Seterusnya, golongan Fuzhou berasal dari Fujian. Sebenarnya mereka digelar sebagai orang Hoja atau orang Hoja, tetapi dirumuskan kepada orang Fuzhou. Mereka dianggap sebagai pendatang lewat. Golongan Fuzhou yang pertama menetap di Setiawan, Perak, dan Sibu dan nanti bermula bekerja sebagai pelanggan getah. Golongan Hainanese berasal dari Kepulauan Hainan yang menetap di Melaka dan Pening dan pada abad ke-19. Oleh kerana banyak pekerjaan di tanah Melayu telah diambil oleh pendatang yang lebih awal, golongan Hainanese terpaksa mencari pekerjaan yang lain seperti bekerja sebagai pemasak di rumah keluarga Cina yang kaya ataupun membuka kedai kopi. Akhirnya, golongan Putian adalah golongan yang mengalami masalah yang sama dengan golongan Hainanese, di mana golongan Putian akhirnya menjadi penarik beca. Kemudiannya, mereka juga mula bekerja sebagai pemandu bas, taksi, dan ada juga bekerja sebagai mekanik. Perayaan masyarakat Cina di Malaysia.
Tahun Baru Cina ialah sambutan perayaan kaum Cina yang paling popular di Malaysia. Setiap tahun, perayaan ini disambut meriah oleh bangsa Cina selama 15 hari dan setiap keluarga akan berkumpul untuk mengeratkan perhubungan sesama. Kebiasaannya, sambutan Tahun Baru Cina ini memang sinonim dengan makanan seperti yisang, kuih bulan, dan limau Mandarin. Pemberian angpau pula sebenarnya hanya dilakukan oleh mereka yang sudah kahwin. Wang angpau akan dimasukkan ke dalam sampul merah untuk diberikan kepada kanak-kanak, remaja maupun yang belum berkahwin. Perayaan yang juga dipanggil Cap Gomeh ini diadakan sebagai penutup bagi perayaan Tahun Baru Cina. Pesta Tanglong merupakan malam pertama bulan purnama selepas Tahun Baru Cina. Pada malam tersebut, Tanglong berwarna-warni akan dinyalakan dan mercun akan dibakar untuk memeriahkan sambutan. Menurut adat kaum Cina, tujuan mercun dibakar untuk menghalau makhluk jahat yang kejam. Sejarah perayaan kuih bulan dikatakan bermula sebagai menyambut kemenangan orang Cina kalahkan Mongol pada akhir pemerintahan dinasti Yuan. Perayaan kuih bulan disambut pada hari ke-15 bulan ke-8 dalam kalender Cina. Salah satu hidangan istimewa pada perayaan ini ialah kuih bulan. Kuih bulan biasanya dibuat daripada adunan manis berinti kacang merah, biji teratai maupun kuning telur masin. Terdapat juga tradisi mengatakan bahawa kuih bulan dibuat sebagai persembahan kepada Dewa Dapur agar mulutnya terkunci selepas memakan kuih bulan. Oleh itu, dia tidak akan dapat menyampaikan laporan buruk kepada Maharaya Syurga. Jika penganut beragama Kristian tertunggu-tunggu sambutan Christmas apabila tibanya hujung tahun, kaum Cina pula tak sabar-sabar menunggu perayaan Winter Solstice ini. Disambut oleh kaum Cina pada 22 Disember setiap tahun, perayaan ini sangat sinonim dengan manisan dikenali sebagai Tang Yuan. Tang Yuan adalah sejenis berbola tepung beras manis yang dimakan bersama semangkuk air gula panas, dan ia melambangkan penyatuan kekeluargaan. Sejajar inovasi semasa, kini ada juga Tang Yuan yang berinti kacang merah, kacang maupun bijian. Pesta Perahu Naga juga dikenali dengan nama Dragon Boat Festival dan kebiasaannya akan disambut pada hari kelima, bulan kelima dalam kalender lunar. Ketika perayaan ini, kaum Cina akan mengadakan perlombaan perahu naga dan memakan zongzi. Zongzi adalah sejenis makanan tradisional Cina berbentuk tiga segi diperbuat daripada pulut. Rupanya macam ketupat juga. Perayaan ini juga dikatakan sebagai simbol semangat dan kebudayaan bangsa Cina. Diadakan setiap tahun. Pelbagai perahu beraneka warna yang dihiasi kepala naga, ekor naga, dan lukisan badan naga sepanjang perahu akan dapat disaksikan. Selain itu, perayaan ini juga mengeratkan hubungan baik sesama mereka yang memupuk semangat berpasukan. Keempat ialah makanan masyarakat Cina. Setiap kumpulan etnik masyarakat Cina mempunyai makanan tersendiri. Seperti golongan Hokkien mempunyai makanan tersendiri seperti mie Hokkien dan bacang yang juga dikenali sebagai zongzi. Makanan bagi golongan Cantonese adalah seperti dimsum atau sup sirip ikan yu. Seterusnya, makanan yang populer seperti nasi ayam Hainanese pula merupakan makanan golongan Hainanese. Seterusnya, dari aspek pakaian tradisional China untuk wanita Cheongsam, pakaian Cheongsam atau baju panjang sering dilihat hingga hari ini. Lazimnya, Cheongsam mempunyai leher yang tinggi, butang di bagian bahu, bentuk yang sedap dipegang dan belahan di kiri dan kanan kain. Pakaian ini selalunya diperbuat daripada kain sutra, satin dan lain-lain jenis kain lembut. Cheongsam atau digelar sebagai cipau merupakan pakaian wanita dengan corak bangsa Tionghoa dan menikmati kesuksesan dalam dunia busana internasional. Nama Cheongsam berarti pakaian panjang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dari dialek provinsi Guangdong di China. Cheongsam merupakan gaun khas masyarakat Cina yang melekat di tubuh sehingga menunjukkan bentuk tubuh si pemakaiannya. Cheongsam tradisional banyak menggunakan bahan satin atau sutra yang bermotif khas. Beberapa motif yang umum dipakai untuk Cheongsam adalah bunga, burung, nada dan sebagainya. Laki, hanfu. Demikian sebutan untuk busana adat tradisional China semasa beberapa dinasti, iaitu dinasti Tang, Song dan Ming. Tiga jangka masa yang dianggap penting semasa Kaisar Han memerintah China selama beberapa kelompok minoritas dan budaya mereka berkembang hanfu. Busana dari orang Han merujuk kepada pra-abad ke-17, pakaian tradisional dari China Han yang dominan dari kelompok etnik China. Seterusnya, untuk jubah labu, pakaian jubah labu merupakan satu jenis baju tradisional yang biasa dipakai oleh lelaki bangsa China semasa Tahun Baru Cina.
Kebanyakan masih dihasilnya dari negeri China menggunakan fabrik sutra dan broket yang berwarna terang dengan ragam hias benang emas dan perak. Bahasa, tulisan, dan perkataan masyarakat Cina. Bahasa Cina juga dikenali sebagai bahasa Mandarin dan Putonghua merupakan bahasa rasmi negara China. Bahasa Cina mempunyai pelbagai variasi dialek yang digunakan oleh kaum berbeza di tamadun Cina. Pelbagai variasi dialek bahasa Cina telah menjadi satu faktor masyarakat Cina saling terpisah dan tidak berupaya untuk berkomunikasi. Untuk mengatasi masalah komunikasi, sistem tulisan menyelamatkan masyarakat Cina dan membolehkan penutur dialek berbeza untuk saling memahami percakapan di antara satu sama lain. Tulisan Cina dibahagikan kepada dua versi, yaitu Cina tradisional dan Cina ringkas. Cina tradisional senang difahami kerana tulisan Cina berubah dari gambar atau benda. Sebagai contohnya, tulisan ikan dalam tulisan Cina berubah daripada bentuk ikan hingga ke tulisan Cina tradisional dan tulisan Cina ringkas. Selain itu, bahasa Cina mempunyai banyak dialek di negara China. Dialek utama yang terdapat di Malaysia dibahagikan kepada 4 kumpulan, yaitu Cantonese, Hakka, Hokkien, dan Teochew. Sebagai contohnya, terima kasih dalam Cantonese disebut Toze, Hokkien disebut Kamsia, dan Hakka disebut Ngoi. Terima kasih dalam Teochew sama dengan Hokkien disebut sebagai Kamsia. Ketujuh ialah agama dan kepercayaan masyarakat Cina. Kebanyakan orang Cina di Malaysia dikategorikan sebagai penganut agama Buddha, Taoisme. Orang Cina mengamalkan sejenis agama integrasi nilai-nilai budaya tradisional Cina, Taoisme, Buddha, Konfusianisme, dan penyembahan nenek moyang. Terdapat juga golongan masyarakat Cina yang menganuti agama Kristian, Islam, Hindu, dan sebagainya. Masyarakat Cina berpegang teguh pada penyembahan nenek moyang, ajaran agama Buddha, dan falsafah Konfusianisme. Mereka juga amat menghargai dan menghormati alam sekitar dan dewa. Masyarakat Cina juga menjadikan falsafah Konfusianisme sebagai panduan hidup seharian kerana ajaran ini bersesuaian dengan pemikiran dan budaya masyarakat Cina. Seterusnya dari segi budaya, pertama sekali perkahwinan. Perkahwinan dalam masyarakat Cina merupakan satu titik tolakan yang membawa perubahan besar dalam kehidupan mereka. Dalam masyarakat Cina, sesuatu perkahwinan itu dirancang dan diatur sebaik-baiknya. Mengikut kepercayaan, pasangan yang berkahwin tanpa mengikut aturan adat dianggap tidak sah. Hari perkahwinan akan dilangsungkan mengikut tempoh yang dipersetujui oleh kedua belah pihak. Selain itu, baju pengantin mesti berwarna putih, merah atau kuning dan dilarang memakai baju hitam, biru dan kelabu kerana dipercayai warna-warna tersebut melambangkan kematian dan kesedahan. Seterusnya, kematian. Apabila berlaku kematian, mayat dibersihkan dan dimandikan sebagai memberi penghormatan terakhir kepada si mati. Mayat disapu dan dengan minyak wangi dan disolek. Pertujuan untuk mengharumkan si mati terutamanya apabila berada di alam akhirat. Mayat dipakaikan dengan pakaian yang cantik, si mati turut dipakaikan dengan aksesori yang lain terutamanya untuk wanita. Mayat dimasukkan ke dalam keranda yang diperbuat daripada kayu dengan ukiran yang menarik. Pakaian ahli keluarga si mati adalah seperti jubah berwarna hitam. Mereka juga memakai baju jejaring yang diperbuat daripada jut atau sabut dan dipakai di bahagian luar baju hitam. Ketika mayat diunsung dengan menggunakan lori khas, beberapa kertas bersalut logam dicampak sepanjang perjalanan. Tujuan ini untuk memastikan roh boleh berjalan pulang ke rumah berbanduk kertas tersebut. Akhir sekali, kelahiran. Kelahiran anak juga merupakan satu peristiwa yang penting. Semasa ibu berkandung di dalam bilik ibu, perabot tidak boleh diubah-ubah, terutamanya katil dan memaku di dinding dalam rumah juga tidak dibenarkan sama sekali. Orang Cina tidak suka bayi yang kecil dipuji berat badannya. Sebaliknya, kata-kata pujian seperti gemuk dapat diterima. Apabila kelahiran seseorang anak berumur sebulan, saudara mara dan sahabat handai memberi hadiah yang boleh digunakan oleh bayi. Hadiah-hadiah itu mestilah dibungkus dalam kertas merah. Kesenian masyarakat Cina. Terdapat beberapa kesenian tradisi masyarakat Cina yang masih diamalkan di Malaysia pada era ini juga. Antaranya adalah seperti berikut. Kesenian kaligrafi Cina adalah salah satu jenis seni kad Cina yang telah muncul selama 4,000 tahun dan ia menggunakan baris Cina dalam penulisannya. Kaligrafi Cina juga menekankan kepada konsep seperti keharmonian, keseimbangan dan gerak hati.
Kesenian kungfu adalah kesenian mempertahankan diri yang sebenarnya dikatakan berasal dari India dan juga diperkenalkan semasa penyebaran agama Buddha di kuil Shaolin. Kungfu juga menggunakan beberapa senjata seperti pedang, tongkat, dan sebagainya. Selain itu, dapat juga kesenian ala-ala muzik tradisi. Antara ala-ala muzik tradisi yang paling popular adalah seperti pipa, erhu, guzheng, yangqing, dan sebagainya. Terdapat juga 24 season drums yang amat popular di golongan Cina, di mana 24 gendang ini mewakili setiap musim pertanian dari kalender Cina. 24 musim pertanian adalah seperti yang ditunjuk dalam jadual yang berikut. Sekian, terima kasih.